Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik terbaik jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Hai, Assalamualaikum dan salam hormat buat anda semua yang menonton live ini secara langsung. Saya Faizal dari tim Saham Mastery berlangsung bersama dengan anda di Facebook Group Kickstart Saham Mastery. Apa khabar anda semua? Saya percaya anda menantikan live saya setiap hari Isnin jam 4 petang bersama dengan anda di Kickstart Saham Mastery. Setiap hari ada saja student-student ataupun orang-orang baru, kita panggil dia newbie, yang join this group, iaitu yang mana Kickstart Saham Mastery menyediakan modul pembelajaran secara online berbentuk video-video untuk anda pelajari bagaimana anda boleh bermula dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Saya percaya akan ada yang menonton secara langsung ataupun secara ulang tayang. Boleh komen dekat komen di bawah jelas ataupun tidak suara saya. Okay, saya nak tengok suara saya masih okay, jelas ataupun tidak. Boleh komen dekat komen di bawah. Alright, so saya nak cerita sikit tentang kisah Hamdan ni. Hamdan ni dia budak muda tau. Dia budak muda, dia suka kumpul kasut-kasut yang branded, yang Nike, Adidas. So, Hamdan ni budak muda, lepas tu suka pula kumpul benda-benda yang branded, suka sangat dengan kasut-kasut yang Nike, Adidas. Sampai satu masa tu, Hamdan ni tidur pun dengan kasut Nike dia. Dia tidur pun dengan kasut Nike dia. Lepas tu dia ni memang seorang yang suka tengok YouTube, Facebook, Google, kan? Dia memang suka search benda-benda yang kejayaan, quotes kejayaan, dan dia jumpa satu pepatah menyebut do what you love. So dia lebih suka, dia lebih rasa yakin dengan apa yang dia buat hari itu, iaitu mengumpul kasut-kasut yang berjenama, kan? Dia memang tak ada kerja lain. Memang selain daripada kerja kumpul tu, dia memang tak ada kerja lain. Memang tak ada kerja lain selain daripada kumpul kasut-kasut yang berjenama. Dan dia memang tak bekerja. Lama kelamaan, dia mula rasa stres. Dia mula rasa something wrong somewhere. Sebab dia dah mula tak boleh nak bayar kereta dia. Dia dah tak boleh bayar motor dia. Tak boleh nak bayar kereta yang dia kena bayar setiap bulan sepatutnya. Bil-bil yang keperluan dia setiap bulan dia dah tak boleh nak bayar. Jadi dia rasa tak faham. Dia rasa kenapa macam tu. Ini perkara yang berlaku sebenarnya. Sebab dia tak tahu, sebab dia tak boleh nak buat duit daripada kasut dia tadi tu. Jadi dia rasa stres tau. Dia rasa stres. So ini perkara yang sebenarnya ramai orang kat luar sana, yang mungkin anda berada di Kickstart Saham Mastery ini pun mengalami situasi begini, di mana anda ada minat, ada satu minat dalam satu bidang, tapi anda tak boleh nak jadikan minat tu memberikan kebaikan kepada anda. Minat sekadar minat. Sebab tu ramai orang muda hari ni ramai macam tu. Jadi ini yang berlaku kepada ramai orang kat luar sana, masyarakat di luar sana. So dia tak faham. Dia macam ni sebenarnya. Dia sebenarnya macam ni. Benda yang kita minat tapi tak datangkan wang ringgit kepada kita,
itu adalah hobi. Saya bilang, benda yang kita minat, kita suka buat benda tu, tapi ia tidak mendatangkan keuangan ataupun duit kepada kita, wang ringgit kepada kita, itu adalah hobi. Yang kedua, benda yang kita minat dan ia mendatangkan wang ringgit kepada kita, itu adalah bisnes. So, untuk anda yang terlibat dalam dunia pelaburan saham, ingin memulakan langkah dalam dunia pelaburan saham, anda tanya diri anda, adakah anda minat untuk terlibat dengan dunia pelaburan saham, dan adakah saham ini boleh menjana pendapatan, menjana keuntungan melalui aktiviti trade saham secara capital gain ataupun secara dividen. Investor ataupun sebagai seorang trader, adakah ia memberikan kebaikan kepada anda? Jadi kepada anda yang sedang menonton, saya ucapkan tahniah syabas secara ulang tayang dan mungkin secara live ini. Anda memang sangat committed untuk memulakan langkah dalam dunia pelaburan saham, sebab anda nampak minat dalam aktiviti, dalam benda yang anda buat hari ini, iaitu pelaburan saham di Bursa Malaysia. So, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini berkaitan tentang persediaan. Bila anda dah buat persediaan, anda dah go through 12 video-video yang ada dalam Kickstart Saham Mahasiswa ini, yang mana video-video ini membantu anda untuk anda fokus untuk go to the next level, iaitu modul Premier Saham Mahasiswa. Okay, so saya just nak sharekan kepada anda tentang modul Premier Saham Mahasiswa ini adalah modul kajian saham. Okay, just nak ingatkan kepada anda, akhir live ini juga saya nak sharekan kepada anda 3 tips macam mana anda boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham dan anda jadi sebagai seorang trader yang berjaya dalam dunia pelaburan saham walaupun anda masih newbie. Okay, so siapa di kalangan anda yang sedang menonton nak dengar, nak tahu, anda kena stay tune sampai hujung sesi live ini. Dan boleh respon dengan saya dekat ruang komen di bawah. Okay, so secara ringkas live ni tak panjang. So apa yang saya nak sharekan kepada anda ini adalah Premier Saham Mahasiswa. Terdapat lebih kurang 1,800 orang yang berada di Premier Saham Mahasiswa ini, yang mana Premier Saham Mahasiswa adalah modul kajian saham penuh, yang mana ia membantu anda untuk anda fokus kepada kajian saham. Dan saya just nak sharekan kepada anda di bahagian media ini, kita ada di bahagian album, dan ini adalah modul-modul pembelajaran secara online kita yang mana sudah disusun mengikut kepada step by step, yang mana daripada introduction, macam mana nak buka chart, apa yang nak kena tekan bila kita menggunakan platform RHB Trade Smart. Okay, contohnya macam modul introduction yang ini, just buka, tekan, tengok ada 3 video, dan video-video ini menerangkan macam mana nak baca paparan codes ini, macam mana nak tekan, apa yang boleh kita gunakan, apa yang tak boleh kita gunakan untuk teruskan aktiviti trade saham kita. Okay, so itu yang pertama. Lepas tu diteruskan dengan modul yang kedua, iaitu modul fundamental analysis, diikuti dengan cara macam mana nak mengkaji sama ada fundamental dia okey ataupun tidak. Terdapat lebih kurang 3 video dekat sini, duration lebih kurang dalam 10 hingga 20 minit sahaja. Okay, apa lagi yang menarik perhatian untuk saya sharekan kepada anda adalah modul yang ketiga di sini adalah modul technical analysis, yang mana saya percaya ramai orang nak fokuskan kepada modul ini, di mana dalam Premier Saham Mahasiswa fokus kita adalah untuk sharekan kepada anda bagaimana anda boleh beli di tempat yang betul, di ruangan yang betul, dan jual apabila ia menunjukkan sell signal daripada kajian saham. So bila anda buat kajian saham ni, sebenarnya kita nak mencari saham-saham yang berpotensi. Daripada kajian saham fundamental tadi, kita go through to kajian technical analysis, yang mana dalam modul ini terdapat lebih kurang 4 video, yang mana 4 video ni memfokuskan kepada satu indikator. So ada 4 indikator yang kita sharekan dalam indikator trend dalam Premier Saham Mahasiswa, iaitu Bollinger Band, Moving Average, DMI dan MACD. So 4 indikator ini sebenarnya sudah cukup untuk mereka yang berada dalam Premier Saham Mahasiswa ini, PSM, untuk mereka go through every indicator. Sebab indikator ni umpama petunjuk yang membantu kita untuk memberikan keyakinan kepada kita sama ada kita nak beli ataupun tidak ketika itu. So kepada anda yang masih belum dapatkan Premier Saham Mahasiswa, sebenarnya anda boleh buat persediaan ketika anda berada dalam Kickstart Saham Mahasiswa. So ini just sedikit saja saya sharekan kepada anda. Ada banyak lagi album-album yang mana album-album ini di-sharekan setiap minggu sejak tahun 2020 lagi, sejak PKP melanda, sejak kita siapkan Premier Saham Mahasiswa ini, kita dah sediakan
modul dan album-album ini untuk anda ikuti. Walaupun anda masuk lambat, walaupun anda baru register PSM ketika ini, anda masih boleh tengok video-video yang lalu dan ia membantu anda untuk lebih yakin untuk membuat aktiviti trade saham anda. So, suka ke suka kalau anda sebenarnya dibantu, disupport dan boleh terus berjaya dalam dunia pelaburan saham disebabkan ada guide daripada coach dan juga berada dalam satu circle yang betul. Premier Saham Masri ni adalah circle yang paling advance selepas anda berada dalam Kickstart Saham Masri. Okay, so just nak sharekan kepada anda kisah seorang yang bernama Syarul dan seorang lagi nama dia Zul. Okay, kisah Syarul dengan Zul ni yang mana memang sangat-sangat dekat dengan kita. Okay, sama ada kita nak jadi sebagai seorang Syarul ataupun sebagai seorang Zul. Syarul ni dia duduk kat KL tau. Dia duduk kat KL, dia nak ubah hidup dia. Dia nak ubah hidup dia daripada orang biasa kepada luar biasa. Jadi dia mula mencari kerja. Bila dia cari kerja, dia telefon, dia WhatsApp dengan orang yang dia minta kerja tu. Lepas interview, dia cakap dengan orang tu, "Tuan, saya nak tanya, kalau saya bekerja dengan tuan, adakah saya akan dapat allowance makanan? Saya disediakan makanan tak? Adakah saya akan ada tempat tinggal kalau saya bekerja dengan company ni? Dan adakah saya akan disediakan perkhidmatan lain, allowance dan sebagainya?" Jadi ini Syarul. Jadi Syarul bertanyakan tentang perkara ini. Manakala Zul pula. Zul ni dia sebenarnya orang muda juga. Seorang muda dan dia bekerja dalam satu company. Company yang biasa je. Tetapi ada sekali tu bos dia panggil dia, call dia. "Zul, aku nak kau jumpa aku dekat KLCC pukul 11 pagi besok." Zul tak cakap apa-apa, Zul kata okey je. Lepas tu besok pagi sebelum pukul 10 pagi dia dah bagi tahu WhatsApp dekat bos dia. Dia kata, "Bos, saya sudah ada di hadapan KLCC. Tunggu bos ni." So nampak tak ada perbezaan antara Syarul dan juga Zul. Yang mana Syarul ni dia adalah orang yang selalu bagi alasan. Dia kata ada dapat ni tak, boleh dapat bantuan makanan ke, disediakan tempat tinggal ke tidak, yang mencari alasan-alasan dan demi alasan. Tetapi Zul ni dia adalah orang yang sangat committed, yang mana dia adalah orang yang cari solusi. Dia tak tanya kenapa kena jumpa bos, untuk apa saya jumpa bos dekat KLCC besok kan jam, saya pula tak ada transport. Dia tak cakap macam tu, tapi dia senyap, dia diam dan dia cari solusi. Orang yang cari solusi, Zul ni. Okay? Orang yang cari solusi, nak cari jalan macam mana nak jumpa dengan bos dia besok pukul 11, dan dia datang bukan pukul 11, dia datang pukul 10, lebih awal 1 jam. Jadi ini antara dua orang yang kita boleh kaitkan dengan diri kita. Adakah kita berada di tempat Zul ataupun kita berada di tempat Syarul tadi. Okay? So kepada anda yang berada di Kickstart Saham Masri, hari ini pun kita ada dapat ramai orang yang buat pendaftaran untuk Kickstart Saham Masri. Jadi anda kena committed, anda kena fokus. Jika ada sebarang persoalan, jangan malu, jangan segan untuk WhatsApp dengan tim Saham Masri. Saya sendiri, Faizal dari tim Saham Masri, sediakan link untuk anda WhatsApp saya, untuk anda dapatkan info lanjut dan keyakinan untuk kefahaman apa yang perlu anda lakukan sebenarnya sebagai seorang newbie. Sebenarnya kan, newbie ni dia tak perlu fokuskan kepada banyak perkara. Ramai orang cakap macam mana nak tengok volume, macam mana nak baca indikator tu, indikator ni, kenapa dia warna merah, kenapa dia warna hijau, kenapa dia dapat bonnet issue. Hari tu saya dengar kuartal saham ni dah nak ditutup, dah dengar nak terkeluar dari PN17 dan sebagainya. Jadi ramai orang newbie dah baru bermula ni, mereka fokuskan kepada banyak perkara. So kepada anda yang berada di Kickstart Saham Masri KSM ini, saya just nak ingatkan kepada anda, fokuskan kepada perkara yang penting. Just ingatkan diri anda yang anda ni nak memulakan langkah. Jadi anda just fokus kepada apa yang kita sarankan dalam video-video. Terdapat lebih kurang 12 video. Dan yang penting anda join Newbie Saham Masri Online, yang mana kita buat eksklusif kepada anda sesi tersebut bersama dengan Tuan Nizam pada satu tarikh tertentu. So kalau anda nak dapatkan kefahaman ataupun anda nak dapatkan pencerahan, penerangan lebih lanjut, anda boleh kontak dengan tim Saham Masri. Okay? So saya rasa itu sedikit sebanyak dapat memberikan inspirasi dan keyakinan kepada anda. So last kali lah, just nak sharekan kepada anda, sebab setakat kita ada masa berapa minit saja ni kan. Ingatkan kepada anda, kalau anda yang sedang menonton live ini secara langsung, boleh tak komen dekat ruang komen di bawah. Anda sedang menonton, anda komen yes dekat ruang komen di bawah. Saya nak tengok berapa ramai di kalangan anda yang berada yang Kickstart Saham Masri ini, KSM ini, masih lagi aktif, masih lagi bergiat aktif, masih lagi singgah-singgah dalam grup ini, masih lagi melibatkan diri anda. Boleh tak komen dekat ruangan komen di bawah
Yes, anda komen. Okay. So, KSM adalah modul persediaan. Modul di mana anda memulakan langkah dalam dunia pelaburan saham untuk membuat persediaan join dia dunia pelaburan yang sebenar. Maknanya KSM ni bukanlah tempat untuk anda bila masuk je anda boleh beli jual saham, beli saham, jual saham, beli saham, jual saham. Tidak. Dia just adalah untuk asas basic kepada anda untuk anda pegang apakah sistem yang anda nak pegang, sebab ramai orang kat luar sana sebelum mereka dapatkan ilmu asas bersama dengan kami, saya percaya ramai orang kat luar sana dapat ilmu yang secara overload ataupun terlampau banyak, lambakan ilmu yang anda dapatkan berkaitan dengan dunia pelaburan saham ni terlampau banyak sehingga anda rasa saham ini macam tu, banyak sangat kefahaman tentang saham sehingga anda tak tahu macam mana nak bermula. Apa nak buat ni sebenarnya? Last sekali, apa nak buat ni soalan dia, kan? Bila dia dah dapat sangat banyak ilmu, ingat, bila banyak sangat ilmu, dia dah boleh bermula. Tapi dia tak bermula, dia tanya pada diri dia, apa nak buat ni? Ini perkara yang kerap kali berlaku dekat kalangan anda yang newbie dan zero knowledge. Jadi bila anda join The Kickstart Saham Asri, bukan expectationnya ataupun pengharapannya anda join, anda boleh beli dan jual saham dengan relax. Tak buat apa-apa nanti. Duduk goyang kaki tiba-tiba rugi, tiba-tiba untung, tiba-tiba profit. Tidak. Tetapi bila anda join di Kickstart Saham Asri, sebenarnya anda sedang mencari identiti dalam dunia pelaburan saham. Dia teknik, sistem, ilmu dan juga cara, hala tuju anda. So dalam Kickstart Saham Asri, Tuan Nizam ada share kan cara dia, macam mana dia bermula dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, boleh ke boleh ni? Kalau anda yakin anda bersama dengan saya sedang menonton secara live, terima kasih banyak-banyak kerana anda committed untuk bersama dengan saya pada petang ini. Saya akan go live setiap minggu, setiap hari Isnin pukul 4 petang. Jadi anda, kalau anda ke lapangan, anda ada masa sedikit, bolehlah support saya di dalam Kickstart Saham Asri ini. Okay, boleh ke boleh? So apa yang tadi akhir kata daripada saya, the end of the live ini, saya just nak sharekan kepada anda 3 tips macam mana anda sebagai seorang trader dan investor dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda boleh berjaya consistently stay dalam dunia pelaburan saham. Ramai orang newbie kat luar sana, saya percaya dalam Kickstart Saham Asri ni pun ramai orang join, buka akaun SDS, mula trade dan jual saham, hanya 3 ke 4 kali trade mereka dah stop everything about saham. Saham, bila cakap saham ni dah tak nak dengar, tutup telinga. Mereka tak nak dengar tentang dunia pelaburan saham. So, saya just nak sharekan kepada anda 3 perkara. Kalau anda buat 3 perkara ini, sebenarnya anda boleh duduk lebih lama dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Siapa yang nak, anda boleh komen nak dengar. Saya nak tengok berapa ramai di kalangan anda yang sedang menonton nak dengar tips yang saya nak sharekan kepada anda pada petang ini. Okay? Alright. So terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Terima kasih kepada Ramla Rahim. Ramla Rahim kata Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana menonton live ini secara langsung. Dan mungkin ada di kalangan anda yang menonton secara ulang tayang nanti. Saya nak ucapkan tahniah syabas kerana anda menonton live ini secara ulang tayang. Okay. Alright. So poin saya yang pertama, apabila anda nak memulakan langkah dalam dunia pelaburan saham, anda sebenarnya perlu buat poin yang pertama, iaitu anda perlu fokus kepada uptrend sahaja. Okay, percaya atau tidak, anda kalau nak terlibat dalam dunia pelaburan saham, the number one yang anda perlu buat, anda kena fokus kepada kuantum yang uptrend saja. Uptrend saja kita nak tengok, nak lihat, nak fokus, nak lihat, nak tumpukan. Okay, dan kita nak fokuskan lebih kepada technical analysis. Bila bercakap tentang uptrend ini, anda kena ingat bahawa ia memfokuskan kepada uptrend, kepada technical analysis. So bila anda nak tahu uptrend, anda kena melihat kepada signal. Bila kita membuka technical chart, kita buka daripada platform yang kita ada. Contohnya kita ada M+ Online, kita ada RHB Trade Smart, kita ada KLSC Screeners, platform yang percuma. Anda kena melihat kuantum yang uptrend saja. Okay, sebagai seorang yang trader, tanggungjawab anda nak lihat kuantum yang uptrend saja. So tugas anda untuk menjadi sebagai seorang yang committed, yang konsisten dalam dunia pelaburan saham ni, bila anda fokus kepada uptrend. So macam mana kita nak tahu kuantum yang anda beli tu uptrend atau tidak? So bila kita buka platform kajian kita, tak kisah RHB Trade Smart ke M+ ke KLSC Screener ke, anda akan fokuskan kepada kuantum-kuantum yang uptrend dengan menggunakan indikator. Ini satu alat yang kita gunakan untuk melihat trend itu ke mana. So bila trend itu
downtrend, contohnya downtrend, dia akan berakhir. Bila downtrend itu akan berakhir, dia akan ada signal yang diberitahukan oleh indikator yang kita gunakan. Ada banyak indikator. Dalam PSM tadi saya share ada 4 indikator. So, alright. Adakah internet saya okey? Alright. So, saya harap internet saya okey ya. Alright. So, bila anda fokuskan kepada indikator yang anda gunakan untuk melihat permulaan uptrend dan kuantik itu akan terus uptrend dan terus uptrend, ini adalah satu kelebihan kepada anda untuk anda duduk lebih lama dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia bila anda fokuskan kepada uptrend. Sebab saya percaya ramai orang kat luar sana terlibat dengan saham tapi dia membeli saham yang sedang downtrend, sedang turun, sedang jatuh. So ini masalah, kesilapan ramai orang. So yang pertama uptrend. Yang kedua, bila anda nak terlibat dalam dunia pelaburan saham, anda nak berjaya dalam dunia pelaburan saham, anda kena jaga cut loss anda. Okay, so bila bercakap tentang cut loss, sebenarnya anda akan dapat melimitkan kerugian. Ada dua perkara yang berlaku bila anda jaga cut loss anda. Jaga kerugian anda. Cut loss, orang panggil kerugian. Bila anda jaga cut loss anda, yang pertama yang berlaku adalah anda akan menghadkan kerugian anda. Anda tak akan rugi besar. Bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham ni, kenapa jaga cut loss bagi newbie sangat-sangat penting? Sebab ramai orang rasa macam tak penting sangat lah, tak payahlah buat cut loss, kita beli dekat bawah, nanti jual dekat atas. Tetapi jaga cut loss ni sangat penting untuk newbie sebab anda adalah seorang yang newbie, yang baru nak membina keyakinan, baru belajar tentang ilmu saham, baru nak belajar tentang mengawal emosi anda. Sebab newbie ni kalau mereka rugi RM100, mereka boleh terduduk dan menangis selama seminggu. Umpamanya kan. Dia umpama kalau anda rugi kecil RM50, RM100, anda dah terduduk, dah give up, dah tak nak tengok platform anda, tak nak tengok langsung sebab anda rugi RM100. Tetapi saya nak beritahukan kepada anda yang sedang menonton di Kickstart Saham Masuk ini, ramai orang yang dah join dunia pelaburan saham 5-6 tahun, RM100 tu rasa nothing. Rasa tak ada apa-apa. Dia rugi RM100 pun tak ada apa-apa. Dia rugi RM1,000 pun tak ada apa-apa. Dia rugi RM10,000 pun masih lagi steady. Tetapi kita yang masih newbie ni, kita masih lagi berjumpa, masih lagi nak feel the water, orang panggil feel the water, masih nak merasai air ataupun pasaran saham, keadaannya macam mana. Sebab itu bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, sangat-sangat penting untuk anda jaga cut loss. So yang pertama, anda dapat menghadkan kerugian anda. Yang kedua, apa yang berlaku bila anda menjaga cut loss ni, sebenarnya anda tak akan tersangkut dalam satu kuantum dengan tempoh masa yang lama. Masalah ramai orang kat luar sana, mereka duduk dalam kuantum yang lama, dalam tempoh masa yang lama sebab mereka tersangkut. Mereka dah rugi, mereka tak tahu nak buat apa-apa. Mereka tanya dengan orang tu kata saya tak tahu. Dia tanya dengan coach sana tak jawab. Dia tanya dengan Tuan Nizam tak balas. Dia tanya dengan semua orang cakap tak tahu. Jadi dia pun tak tahu nak buat apa, dia tersangkut, dia kata biarlah. Dan dia mula ada teknik harapan, dia kata tak apa, nanti dia akan naik. So dia tunggu 5 bulan, 6 bulan dan hampir setahun, 2 tahun tak naik-naik lagi. So dia kena tunggu lagi. So ini yang berlaku kepada ramai orang. Bila mana dia beli satu kuantum tu dengan modal yang besar, dekat situ dia tersangkut modal. So dua perkara ini boleh terjadi bila anda jaga cut loss anda. Anda dapat elakkan daripada tersangkut dekat satu kuantum dengan modal yang besar. Dan yang pertama tadi adalah hadkan kerugian. So very very important, sangat-sangat penting. Dan yang terakhir untuk anda yang nak berjaya, siapa yang tak nak berjaya, betul tak? Semua orang nak berjaya dalam dunia pelaburan saham, semua orang nak memulakan langkah. Dan saya sedang bercakap kepada anda yang newbie. Berapa ramai di kalangan anda yang berada ni newbie dan zero knowledge. Newbie dan zero knowledge. Saya percaya kalau anda baru saja dapatkan Kickstart Saham Masuk, anda belum lagi sebagai professional trader. Anda masih newbie, anda masih lagi nak memulakan langkah, anda masih lagi nak tahu macam mana nak berjaya dalam saham. Jadi tips yang ketiga untuk anda, saya percaya ini adalah kunci daripada ketiga-tiganya. Yang ketiga adalah rajin buat kajian saham. Okay, so ini perkara yang mana saya percaya semua orang kalau nak berjaya dalam satu perkara, bila dia buat exercise tersebut everyday dia lakukan, dia akan berjaya. Nak mahirkan satu perkara ni, kita kena buat everyday. Kalau boleh setiap malam kita buat kajian saham. Setiap malam pasaran saham tutup pukul 5 petang tu, selepas tu kita boleh buat kajian saham. Kita boleh buat waktu malam, kita boleh buat hujung minggu, kita boleh buat awal bulan, akhir bulan. Dan pasaran saham berlangsung sejak 9 pagi
sampai pukul 12.30 hari dia akan tutup seketika, rehat, dan 2.30 petang dia buka semula sehinggalah pukul 5 petang. Itu adalah pasaran berlangsung. Selepas tu kita boleh buat kajian saham. Selalunya Tuan Nizam dan yang terbaiknya adalah waktu selepas pasaran berlangsung adalah waktu terbaik untuk anda buat kajian saham. Okay, so ini adalah 3 tips yang saya just nak sharekan kepada anda. Lebih banyak anda buat kajian saham, lebih cepat anda mahir. Bila anda mahir, ada satu tahap bila anda mahir, bila ada sesuatu trigger ataupun ada orang share tentang kuantum saham ke apa, tindakan pertama yang anda akan lakukan, ini experience diri sendiri, yang mana kalau anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, anda dah lama terlibat, the first thing kalau anda dapat satu kuantum ni kan, daripada siapa ataupun anda terdengar orang cakap kuantum ni bagus, kuantum ni sedang uptrend, jadi apa langkah pertama bila anda dah cukup mahir menggunakan platform ataupun selalu buat kajian saham ni, apa yang anda buat? Anda tak akan beli kuantum tu, anda tak akan terus beli kuantum tu, anda tak akan terus queue untuk membeli, buka platform terus tekan button buy, tidak. Langkah pertama yang anda buat biasanya, anda akan buka platform kajian saham dan buka chart untuk kaji saham ni. Daripada weekly chart, daily chart, monthly chart, anda menggunakan indikator, anda zoom in, zoom out, anda tengok konten ni, adakah ia berpotensi ataupun tidak. So, ini experience diri sendiri. Kalau saya dulu newbie, kalau saya tak gerti kaji saham, masih tak mahir dalam kajian saham, saya pun tak tahu macam mana nak buka platform. Of course saya terus tengok kuantum, saya check kuantum ni okey ke ni, ramai, volume tengah tinggi. So bila kita tengok, kita akan mula beremosi, kita akan rasa macam uish, ramai membeli ni, sedang ni, saya pun tak boleh lah tak membeli, dia pun beli je. So, dia pun dah terikut-ikut. Jadi bila anda everyday setiap malam buat kajian saham, rajin buat kajian saham, tips yang ketiga adalah rajin buat kajian saham, anda sebenarnya sedang membina diri anda untuk mahirkan dalam platform tersebut. Bila kita dah mahir, datang je apa-apa yang kepada kita, kita terus buka chart, buka KSC screener kat laptop ni, terus kaji saham dia. So inilah 3 tips yang mana kalau anda buat, anda ada 3 karakter ini, sebenarnya anda adalah orang yang berjaya dalam dunia pelaburan saham. Selagi anda tak ada 3 tips sebagai seorang newbie khususnya, anda masih belum lagi menguasai ilmu saham yang sebenar, masih lagi teragak-agak untuk melibatkan diri dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. So itu saja untuk anda yang sedang menonton live ini secara langsung. Saya percaya anda pun akan bermula, akan terus bina keyakinan dan mulakan langkah dalam dunia pelaburan saham. Bak kata Puan Rina Rosli dalam Kickstart Saham Asri dulu, dia selalu join saya live, dia cakap perlahan-perlahan kayu Faizal. Ketika itu dia memang zero knowledge, sama seperti anda, dan hari ini dia berada dalam Premier Saham Asri dan join WSM 2.0. So saya nak ucapkan all the best untuk anda yang berada dalam Kickstart Saham Asri dan anda yang akan memulakan aktiviti trade saham, beli dan jual saham. Sebenarnya ada banyak lagi perkara yang anda akan belajar bila anda go through, anda mengalaminya sendiri. Okay, feel the water, feel the pasaran saham tu sendiri. Sebab saya feel tak sama macam anda feel, saya buat tak sama macam anda buat, tapi teknik, ilmu, sistem kita sama. Cuma perkara yang berlaku itu mungkin ada cerita di sebaliknya. Nak tekan tu gigil, cerita juga tu. Saya nak tekan dulu, saya tak gigil, tapi saya tekan dulu tak gunakan phone, saya gunakan laptop, beli menggunakan M+ dekat laptop saya at the first time. So saya rasa macam susah pula guna laptop, jadi saya guna phone sehinggalah ke hari ini. So cerita-cerita ini yang akan memberikan keyakinan kepada kita, yang boleh kita story kan, menjadi satu inspirasi kepada lebih ramai orang kat luar sana. So saya percaya itu saja untuk kali ini. Esok kita akan jumpa dengan Izu dari tim Saham Asri pada pukul 4 petang, dan anda akan dapat lebih banyak info berkaitan tentang tim Saham Asri dan juga modul-modul berkaitan dengan KSM maupun Premier Saham Asri. So jumpa anda pada masa yang akan datang, Isnin pukul 4 petang. Jumpa saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Bye bye. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku